Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Murid tingkatan 5. Hari ini kita belajar sukatan membulat untuk bahagian yang ketiga. Kita akan tengok soalan-soalan menyelesaikan masalah, contoh-contoh soalan-soalan SPM. Okey, yang di mana kamu akan memahami konsep penggunaan formula dan sebagainya lah. Okey, mari kita tengok. Baik, untuk contoh yang pertama ni, menyelesaikan masalah. Kita tengok satu contoh daripada soalan daripada SPM 2005. Okay. Rajah hendak menunjukkan sektor POQ bagi sebuah bulatan berpusat O. Titik A terletak pada OP dan titik B terletak pada OQ dan AB berserenjang dengan OQ. Okay, kalau kita faham kat sini, titik A berada di satu garis lurus OP dan titik B terletak pada garis OQ dan titik B, AB, garis AB ni serenjang dengan OQ. Maknanya kat sini 90 darjah. Alright. So, seterusnya panjang OA 8, okay, 8 cm. Sudut POQ dalam bentuk radian adalah pi per 6 rad. Alright, so diberi bahawa OA, OP 47 dalam nisbah. Okay, maknanya sini bahagiannya 4 dan sepanjang OP adalah 7. Okay, so guna pi 3.142. Okay, dalam soalan kalau disuruh kita gunakan pi 3.142, kita gunakan. Baik, mari kita tengok soalan A. Panjang dalam sentimeter AP. Yang ini kita kena faham konsep nisbah. Di mana AP, bahagian ni saja. Alright, katakan AP. Kalau OA bahagian ni 4, nisbah 4. Okay. Kalau OA bahagian ni adalah 4. Okay, nisbah 4. Okay. So, sepanjang OP ni adalah 7. So, jadi bahagian AP berapa? Bahagian AP ni nisbah dia 3. Ya? So, 4 tolak 7 adalah 3. Alright, so sebab apa cikgu nak 3 ni? Sebab soalan dia minta panjang AP. Seelok-eloknya kita terus kepada nisbah OAAP. OAAP. Jadi, OAAP sama dengan 4 nisbah 3. Dan kalau kita bentuk dalam pecahan AP sama dengan AP bahagi OA sama dengan 3/4, maka AP adalah 3/4 darab OA. Ya, sebab OA kalau bentuk pecahan OA di bawah pergi ke sini jadi darab. Jadi apakah panjang OA tadi? 8. Okey, so kita kira kita akan dapat AP sama dengan 6 cm lah. Okey. So, memandangkan AP itu sama dengan 6 cm untuk soalan B. Okey, perimeter dalam sentimeter kawasan yang berlorek. Maksudnya kawasan yang berlorek ni AP dan tambah panjang AP tambah PQ tambah QB tambah BA. So buat masa ni AP kita tahu 6. Okey. Jadi apa kata kita cari panjang lengkuk ni PQ S. Okey, panjang lengkuk ni dengan menggunakan formula S sama dengan J theta. Jadi kalau kita lihat formula J dia 14, panjang ni jari 8 tambah 6 14 darab dengan pi per 6 dalam bentuk radian, sudut radian ya. Okey, so kita akan dapat 14 darab 3.142 bagi 6 ya. Pi gantikan dengan 3.142, kita akan dapat 7.331 cm. Alright. So, maknanya lengkuk yang PQ ini adalah 7.331 cm. Okey, seterusnya cikgu nak gantikan ni dulu ya. Pi per 6 dalam bentuk radian dalam bentuk darjah. Okey, right. So kalau kita nak gantikan pi per 6 ni darab radian dalam bentuk darjah, kena darab dengan 180 bagi pi. So kita akan dapat kira betul-betul kita punya sudut tu adalah 30 darjah. Okey, sudutnya 30 darjah. Okey, kenapa cikgu minta 30 darjah ni? Sebab selepas ni cikgu nak gunakan trigonometri sin 30 darjah untuk dapatkan panjang AB. Kita ingat lagi konsep trigonometri. Sin 30 darjah sama dengan AB bahagi OA 8 cm. Okey, so apakah AB? Sudah betul-betul AB adalah 8 darab sin 30. Kita akan dapat AB sama dengan 4. Okey. Alright. So, seterusnya kita cuba dapatkan
panjang BQ pula. Untuk dapatkan panjang BQ ni, okey, untuk dapatkan panjang BQ, kita perlukan panjang OB. Kita perlukan panjang OB. Okey, panjang OB tu kat mana? Di sini ya, panjang OB ni. Alright, kenapa kita nak panjang OB ni? Nanti kemudian kita boleh tolak dengan jejari 14 cm. Okey, kita dapat, kita boleh dapat, okey, kita dapatkan OB tu nanti bila kita tolak dengan jejari 14 cm di sini. Okey. Alright, so kita boleh tolak and then kita boleh dapat BQ. Okey, so jadi cikgu masih menggunakan cos 30 darjah ni, trigonometri ya. Sekarang ni pula cikgu gunakan cos. Ya. Kita gunakan cos 30 darjah sama dengan OB, ya. OB, sekejap padam tu. Okey, OB bagi dengan OA. Okey, iaitu 8 cm. So apakah panjang OB? 8 darab cos 30 darjah. Okey, dan kamu akan dapat panjang OB adalah 6.9228. Alright, so selain daripada kita gunakan cos 30 darjah, kita boleh gunakan teorem Pythagoras ya. Boleh guna kaedah teorem Pythagoras untuk dapatkan OB. Alright, so seterusnya kita dapatkan panjang BQ dengan tolak 14 tolak 6.928. Jadi panjang BQ adalah 7.072 cm. Oleh itu, okey, so kita dah dapat panjang AP, PQ, QB, BA, jumlahkan ya, perimeter. So 24.40 cm. Okey, so harap faham. Kita tengok soalan C dia pula Okey, untuk soalan C, kita cari luas dalam sentimeter square kawasan yang berlorek. Maksudnya kawasan inilah. Alright, so ingat lagi konsep yang cikgu pernah ajar, iaitu luas yang besar tolak dengan luas yang kecil. Alright, so jadi konsep di sini kita pakai di mana luas yang besar tolak dengan luas yang kecil, segitiga itu, segitiga OAB. Okey, so rumus dia yang digunakan, okey, yang besar ni adalah 1/2J cos 2 theta, luas sektor. Manakala segitiga kecil ni kita boleh gunakan luas segitiga biasa, tinggi darat lebar, 1/2 tinggi darat lebar. Jadi pengisiannya, okey, ingat sudut di sini kena gunakan radian sebab kita gunakan rumus ni yang tiada trigonometri, kita gunakan radian pi per 6. Jadi kiraan ini dengan gantikan pi 3.142. Okey, kemudian yang ini kita akan gunakan rumus biasa segitiga 1/2 darab 4 ni 4 cm. Okey, bagi dengan lebar dia 6.928 seperti sini. So okey, tadi pi ganti dengan 3.142. Jadi keseluruhannya jumlahnya apabila ditolak kita akan dapat 37.46 cm square. Alright. Okey, so saya harap faham untuk soalan contoh yang pertama ini. Okey, kita akan teruskan untuk contoh yang kedua. Okey, contoh kedua menyelesaikan masalah pun daripada soalan SPM yang lepas. Okey, iaitu pada SPM tahun 2010. Okey, rajah 11 menunjukkan sebuah bulatan berpusat O. Okey, O di sini. Okey, dan D ialah titik tengah, bagi AC. Okey, so bagi AC lah. Okey, so maknanya ni tengah-tengah, sini bagi AC lah. Alright. So jadi dan sudut DOC bahagian ni ada 60 darjah. Kalau sini 60 darjah, sini berapa? Pun 60 darjah jugalah. So keseluruhan 60 putih ni 120 darjah. Agak-agaknya theta ni berapa? Tolak dengan 360? Ya, 240 darjah. Okey, dengan theta ni lah dah bentuk darjah. Alright, tapi kita tengok soalannya dulu. Pi sama dengan 3.142. Okey, gunakan di mana diberi bahawa luas sektor major OAC, maknanya luas yang gelap ni, yang jadi rantau berlorek ni adalah 209.7/15 cm square. Cari nilai theta, sudut dalam radian. Okey, maknanya yang tadi cikgu mention tadi, sudut di sini adalah hasil daripada 360 darjah tolak dengan 120 darjah. Iaitu 240 darjah. Okey, tak apa, kita tengok dulu. Okey, so
Betul ni? 360 darjah tolak 1 darjah dalam bentuk darjah 240. Jadi sebab oleh kerana dalam radian kita kena tukar dengan pi bagi 180, kita akan dapat ganti dulu 3.142 dan 4.189 radian untuk sudut yang major sudut ni. Okey, yang sudut dari sini lah. Okey, seterusnya kita tengok soalan B. Jejari dalam sentimeter bulatan itu. Oleh kerana kita nak gunakan rumus ni, kita kena gunakan rumus ni untuk dapatkan jejari sebab luas dia bagi hantar berlorek adalah 209.715 cm². Oleh itu kita kena gunakan rumus luas, okey, dan kita buat pengisian dengan radian 4.189. Okey. Okey, ini jadi. Alright, so luas 209.715 sama dengan 1/2 J. J jejari kita tak tahu lagi. Okey, dan theta radian 4.189. Okey, so awak kira betul-betul seperti mana cikgu dapat J kuasa 2 sama dengan 100.008. Ini awak kira sendirilah algebra ni macam mana cikgu dapat J kuasa 2. Alright, so seterusnya dia nak jejari bukan J kuasa 2, kita puncakan sebelah ni. Kuasa 2 pindah pilih punca. Sebelahnya dia 10.000 something, ada nilai di belakang 0.000, kita ambil 3.10 lah, senang cerita kita ambil 10 cm. So jejari dia kat sini adalah 10 cm. Okey, seterusnya kita tengok soalan C. C kata cari perimeter dalam sentimeter sektor yang berlorek. Okey, permasalahannya sekarang ni kita punya jejari tambah dengan kawasan garis lengkuk ini. Itu perimeter. Itu lengkuk tambah jejari, 2 jejari. Itu perimeter. Jadi yang kita nak kena tahu sekarang, yang kita tahu sekarang ni adalah 10 cm untuk setiap jejari ini, ada 2. Alright. So kita gunakan rumus SJ theta untuk dapatkan lengkuk ni. Panjang lengkuk ini dengan keadaan 10 cm darab 4.189, betul, radian, dan kita akan dapat 41.89 cm. Jadi perimeternya ialah jumlah jejari, 2 jejari, 10 tambah 10 tambah 41.89, kita akan dapat 61.89 cm. Okey, senang je. Alright, harap-harap faham. Okey. Seterusnya, untuk soalan D, cari luas dalam sentimeter square tempering ABC. Okey, kita beri tumpuan kepada bahagian sektor OABC ni. Okey, luas yang kita nak cari ialah kawasan yang berlorek ni. Alright, so yang ini kita masih menggunakan konsep yang besar tolak luas yang kecil. Jadi, kita tahu bahawa sudut sini ada 120 darjah. Okey. So sini ada 10 cm jejari. Alright. So apa yang kita perlukan ialah luas yang besar tolak dengan luas yang kecil, segitiga ini. Okey. Alright. So apa kata theta ni 120 darjah ni kita gantikan dengan radian dulu. Okey, kalau nak ganti dengan radian darab dengan pi bagi 180, 3.142 bagi 180. Okey, darabkan dengan 120. Kita akan dapat dalam bentuk radian 2.095 rad. Alright. So kenapa kita kena ada sudut radian ni? Sebab rumus yang kita nak gunakan adalah 1J kuasa 2 theta untuk luas yang besar ni. J ni dalam bentuk radian. Okay, manakala sudut untuk rumus ini kita menggunakan rumus penyelesaian segitiga. Kalau anda masih ingat lagi dalam chapter tingkatan 4 yang bab terakhir, penyelesaian segitiga, luas 1/2 darab sisi OAO dengan OC ataupun J kuasa 2 darab dengan sin theta. Sin theta ni sudut ni. Sudut ini kita kena gunakan 120 darjah. Okey, kita isi. Okey, kemudian kita kenakan 2.095 di sini. Okey, dan manakala di sini adalah 120 darjah. Okey, so sisi sini 10 cm, 10 cm, 10 cm, 10 cm. So kita buat pengisian. Saya harap awak faham ni. Okey, isi 10 kuasa 2 untuk jejari 2.095 radian. Manakala yang 10
sebelah sini adalah 10 darab 10 darab sin 120 darjah. Okey. Dekat ini, untuk segitiga yang ini. Jadi kita boleh kira betul-betul sebab jawapan cikgu terus dapat 61.43 cm kuasa 2. Alright. Okey, untuk soalan D. Saya harap semua faham. Soalan-soalan SPM ni kena baca betul-betul, fahamkan graf ataupun gambar rajah yang diberikan. Alright, so jangan cuai mengira, dan konsep nisbah pun awak kena mahir juga untuk mendapatkan sesuatu panjang garis. Alright, so itu saja untuk hari ini, video ini. So harap-harap semua faham. Sebab ni cikgu akan bagi soalan yang berdasarkan soalan-soalan SPM. Okay, so insyaAllah kita akan berjumpa lagi untuk video seterusnya. Sekian, terima kasih. Semoga berjaya.